Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1126. Antara paparan utama. Lompat parti itu normal. Presiden Persatu nafi fitnah Presiden UMNO. Bahagiakah PAS jabatan khas nombor ramalan 22 kali setahun? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini kita tahu menteri mana yang menentang usul untuk menggubal undang-undang anti lompat. Tentulah menteri yang berasal daripada katak politik. Menteri ini juga berpendirian bahawa lompat parti itu normal. Menteri tersebut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, berasal dari UMNO yang melompat ke Bersatu. Mengulas mengenainya, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang bersetuju bahawa tindakan ahli politik melompat parti telah berlaku sekian lama, hatta sejak Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Kata Hamzah, ini menunjukkan bahawa sepanjang masa agenda utama adalah rakyat. Oleh itu, jika lompat parti itu berlaku selagi mana niatnya baik, saya tidak lihat ia adalah suatu isu. Justru tindakan merampas kuasa menerusi langkah syaitan adalah strategi sebuah parti untuk berdepan pilihan raya dan semuanya itu untuk kepentingan rakyat. Menurut Hamzah, yang penting kewujudan kerajaan yang stabil dan berfungsi. Baginya, mempunyai kerajaan yang stabil itu membenarkannya meluluskan undang-undang untuk kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang bergelar menteri itu, kata Hanifah, adalah juga salah seorang anggota jawatankuasa pilihan parlimen yang merentasi fahaman politik bagi menggubal rang undang-undang anti lompat parti. Secara kebetulan, saya juga salah seorang anggota jawatankuasa itu mewakili Parti Amanah Negara. Ujar Hanifah yang menjelaskan bahawa jawatankuasa itu dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jaafar. Hanifah berpendapat walaupun aksi lompat parti adalah suatu yang telah lama berlaku, tidak semestinya amalan yang baik dan perlu dipertahankan. Secara tersirat, apa yang beliau habaq itu adalah hujah yang dinamai mempertahankan tradisi lama. Hakikatnya itu hujah yang agak kuno atau ancient, dan jika kita lihat dalam Al-Quran, hujah seperti itu adalah tema utama yang sering dibawa oleh para penentang dakwah para Nabi, kata Hanifah. Hanifah tidak menolak untuk mempertahankan tradisi kerana ia tidak dengan sendirinya merupakan suatu yang buruk dan juga suatu kesalahan jika tradisi itu sendiri adalah sebuah tradisi yang baik dan elok. Namun, beliau mempertikaikan tindakan melompat parti seperti yang berlaku di negara ini pada Februari 2020 yang lalu. Bagi tujuan berhujah, katakan aksi melompat parti semua ini kita andaikan ianya tidaklah begitu kotor. Adakah itu bermakna langkah syaratan yang ada kaitan rapat dengan isu lompat parti dan merestui tindakan kerajaan yang sah dan mendapat mandat rakyat melalui proses demokrasi pilihan raya tidak lagi dilihat suatu yang kotor dan tercemar? Soalnya, beliau juga membidas pendirian Hamzah berhubung standard yang digunakan pakainya untuk membezakan antara yang baik dan yang kotor. Jika tidak kotor dan tercemar, mungkin ini ada kaitan dengan standard seseorang mengukur sesuatu perkara. Yang berhormat menteri itu juga habaq, selagi mana niat melompat parti itu dikira baik, dia tidak nampak aksi melompat parti itu sebagai sesuatu yang bermasalah. Jika kita panjangkan teori dia itu, maknanya jika katakan anda dipilih oleh rakyat atas tiket PH, misalnya untuk tumbangkan rejim BN dalam pilihan raya umum ke-14, maka perbuatan mengkhianati mandat rakyat dengan rela bersekongkol dengan BN semula itu dianggap tidak salah selagi mana anda berniat baik bidasnya. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang itu juga menyindir kenyataan Hamzah yang kononnya menjaga kepentingan rakyat. Dalam bahasa lain, tak salah mengkhianati mandat rakyat bagi menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat. Dalam hubungan ini, beliau tidak dapat menerima hujah berkenaan dari segi logiknya berdasarkan pandangan agama Islam. Alhamdulillah, dalam vocabulary atau mufradat agama, niat yang baik sahaja, kata ulama, tidak cukup untuk membolehkan sesuatu perbuatan atau amalan itu mencapai status amal soleh. Kedua-dua niat dan perbuatan itu kena betul dan sahih. Jika tidak, dipahabak ianya mardud, ditolak atau sia-sia. Sembelih ayam curi atau beli ayam dengan waraswah atau duit judi walaupun niat baik nak pergi beri makan anak-anak yatim, ada masalah sikitlah, tegasnya.
Hanifah juga menyelar sikap Hamzah berhubung dengan apa yang dimaksudkan dengan kerajaan yang stabil. Sekali lagi, mungkin kita ada masalah perbezaan standard pengukuran definisi kerajaan yang stabil di sini. Bagi dia, selagi mana undang-undang boleh diluluskan di Parlimen, kerajaan itu dikira stabil dan berfungsi. Mungkin dia kena jelaskan jika begitu apa perlu isytihar darurat hingga Parlimen tidak boleh bersidang walaupun ada titah yang di-Pertua Agong untuk diadakan sidang Parlimen tersebut, ujarnya. Sebagai contoh, Hanifah merujuk kepada pembinaan yang dibuat di Parlimen Paguh yang diwakili oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin dalam utama langkah Sheraton dan penternak katak politik menerusi Scheme of Things. Yang kita tahu, sepanjang darurat itu ada diluluskan pembinaan 3 dewan di sebuah parlimen yang menelan belanja RM35.43 juta dan kelulusan itu tidak melalui perbahasan di parlimen, tempelaknya. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad menegaskan hampir semua parti bersetuju dengan rang undang-undang ini walaupun Bersatu dan PAS tidak bersetuju. Hakikatnya, kerajaan yang dipenuhi oleh katak-katak politik itulah yang tidak stabil sehingga dalam satu penggal Malaysia mempunyai 3 Perdana Menteri. Akhirnya, negara ini menjadi bahalawak antarabangsa yang memalukan. Justru tidak wajar bagi mana-mana ahli parlimen untuk menghalang pembentangan ini kerana ia menepati kehendak demokrasi selepas jawatankuasa pilihan khas yang ditubuhkan Dewan Rakyat bersetuju dengan RUU ini nanti. Berjuanglah demi rakyat, bukan demi perut sendiri. Presiden Bersatu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin berkata kenyataan beliau bahawa Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah memintanya untuk campur tangan dalam kes jenayah bekas timbalan Perdana Menteri itu di mahkamah adalah benar dan bukan memfitnah. Bekas Perdana Menteri Tebuk Atap 1.0 itu dalam kenyataan pembelaan yang difailkan pada 9 Mei mendakwa kenyataan yang dibuat semasa kempen Pilihan Raya Negeri Johor ke-15 di Mersing di Pekarangan Pusat Pembelajaran Sentuhan Kasih Felda Tenggaruh 3 pada 16 Februari lepas sebahagian besarnya dijustifikasikan sebagai benar dan merupakan komen adil serta berkepentingan awam. Menurut Mahyidin, beliau juga tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab atas penerbitan kenyataan itu yang dibuat oleh Astro Awani di akaun YouTube serta Kini TV, Malaysia Kini, Utusan Malaysia atau mana-mana portal berita dalam talian lain. Saya menyatakan bahawa tiada sebarang niat jahat daripada pihak saya dalam menerbitkan pernyataan tersebut. Secara khususnya, saya menafikan bahawa penerbitan tersebut telah dibuat bertujuan untuk merendahkan reputasi plaintif di khalayak umum, katanya lapor bernama 11 Mei. Ahmad Zahid memfailkan saman pada 4 April lepas memohon perintah injunksi secara ex parte supaya Mahyidin selaku defendant atau wakilnya menarik balik kenyataan fitnah tersebut atau kenyataan fitnah serupa terhadap beliau. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga memohon perintah injunksi sementara bagi menghalang defendant pegawai dan pembantunya serta ejen dan wakilnya daripada mengeluar, menerbit, mengedar atau menyebarkan kenyataan fitnah itu atau kenyataan fitnah serupa di mana-mana wadah media sosial termasuk Facebook, Instagram, Twitter dan WhatsApp. Selain itu, beliau meminta perintah injunksi sementara bagi mengarahkan defendant iaitu Mahyidin agar memadam, menyunting dan menghentikan penerbitan sebahagian rakaman video majlis itu yang didakwa mengandungi fitnah reporter berita dalam talian serta media sosial, antaranya di Facebook Profil Perikatan Nasional, YouTube Astro Awani dan Kini TV. Seterusnya, Ahmad Zahid memohon perintah injunksi sementara mengarahkan defendant menulis kepada mana-mana penerbit, penyunting, pengendali dan pemilik portal-portal berita dalam talian atau platform media sosial yang menerbitkan kenyataan fitnah itu supaya memadam dan menghentikan penerbitan fitnah berkenaan. Ahmad Zahid mendakwa kenyataan fitnah itu antara lain membawa maksud beliau menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan dan menangguhkan pembicaraan kes jenayahnya yang masih berjalan, meminta pertolongan Mahyidin untuk mencampuri urusan pembicaraan kes terbabit, mencampuri sistem kehakiman, mengarahkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor dan bukan pemimpin yang patut dihormati, diteladani serta disegani. Kata Ahmad Zahid, kenyataan Mahyidin itu adalah palsu serta bertujuan menjatuhkan reputasi dan nama baiknya. Menurut dokumen yang difailkan di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada 26 April lepas pula, Mahyidin mendakwa Ahmad Zahid menunjukkan sejumlah fail yang banyak berkaitan kes jenayahnya dan meminta bantuan beliau untuk campur tangan dalam prosiding mahkamah. Presiden UMNO telah membuat permintaan tersebut selepas menghadiri mesyuarat di kediaman bekas Perdana Menteri itu. Selepas saya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8, satu mesyuarat telah diadakan di kediaman saya bagi membincangkan antara lain pembentukan kabinet baharu. Beberapa individu telah menghadiri mesyuarat itu termasuk plaintiff Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Tan Sri Abdul Hadi Awang.
Selepas mesyuarat berakhir, plaintiff meminta untuk bercakap dengan saya secara peribadi dan saya telah meminta Azmin untuk turut serta. Ketika perbincangan, beliau telah menunjukkan sejumlah besar fail yang dibawa ke mesyuarat itu. Apabila saya tanya kenapa dia bawa fail itu, dia kata fail itu ada kaitan dengan kes jenayah terhadapnya yang didakwa mempunyai motif politik. Dia kata tak bersalah dan minta bantuan saya. Ujarnya lapor bernama 5 Mei lalu. Mahyadin berkata demikian menerusi afidavit jawapan terhadap permohonan injunksi yang difailkan oleh Ahmad Zahid. Menurut laporan, Mahyadin menyatakan beliau tidak boleh dan tidak akan campur tangan dalam prosedur mahkamah serta menasihati Ahmad Zahid untuk membela dirinya jika beliau benar-benar tidak bersalah. Katanya sebelum mesyuarat itu, beliau dimaklumkan oleh Abdul Hadi bahawa Ahmad Zahid telah bertemu dengannya dan turut menunjukkan dokumen terbabit selain menyatakan bahawa dia tidak bersalah. Pada Februari lalu, Ahmad Zahid mencabar Mahyadin untuk membuat sumpah laknat berhubung dakwaannya. Bagaimanapun, pengerusi Perikatan Nasional itu enggan melayannya dan berkata, saya ada bukti dan malam itu saya sudah tunjukkan saksinya. Tetapi kalau dia nak sumpah beberapa kali nak bersumpah, sumpahlah. Itu terpulang kepada dia. Saya tidak akan bersumpah kerana saya tidak pernah berbohong. Apa yang saya sebut itu adalah hak walaupun kadang-kala yang hak itu adalah pahit didengar. Katanya pada 22 Februari lalu selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pemulihan Negara. Menarik untuk kita lihat bagaimana pemimpin PAS dapat mendamaikan kedua pemimpin ini demi apa yang disebut mereka sebagai perpaduan ummah. UMNO menganggap Bersatu sebagai pengkhianat. Bersatu pula tak akan berdiam diri setelah Presiden parti itu dimalukan dengan kejatuhannya hanya setelah 17 bulan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Adakah akan wujud kestabilan politik jika pemimpin yang saling tidak mempercayai antara satu sama lain membentuk penyatuan semata-mata untuk memenangi pilihan raya umum? Akhirnya, perpaduan ummah sekadar menjadi gimik politik untuk penyedap telinga para walaun. Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah dilaporkan meminta UMNO menilai semula pendiriannya berhubung kedudukan dalam muafakat nasional bagi membolehkan kedua-dua parti kembali bekerjasama demi kepentingan Melayu dan Islam. Kalau kita mahu khianati UMNO, kita dah tarik sokongan kepada UMNO. Bersatu juga tidak tarik sokongan kepada UMNO. Kita sanggup duduk bersama UMNO sebab demi penyatuan ummah, katanya seperti dipetik Berita Harian. Menurut beliau, kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang meminta PAS melupakan kerjasama politik dengan UMNO melalui muafakat nasional pada pilihan raya umum ke-15 sekadar pandangan peribadinya. Walaupun UMNO buat macam tu dekat kita, kita tidak simpan dendam dalam hati. Orang tuduh PAS macam-macam kerana ada dalam muafakat nasional dan bersama Perikatan Nasional. Jadi apa masalah PAS ada dalam PN dan MN? Soalnya, beliau merujuk kepada kerjasama UMNO dan PAS Selangor untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. PAS juga memikirkan kepentingan ummah kerana mahu halang Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Mengikut pengalaman sebelum ini, sudah perit 22 bulan dengan PH, katanya. Kenyataan Muhammad Amar ini senada dengan pendirian pengarah pilihan raya PAS Pusat, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang disiarkan dalam laporan portal berita yang sama. Kita masih berpegang kepada keputusan dibuat kepimpinan dan Majlis Syura. Kita konsisten dan tidak ada perubahan di mana PN kita mahu, MN pun kita mahu. Matlamat PN dan MN adalah penyatuan ummah, memperkukuh politik Melayu dan menyempatupadukan ummah dalam keadaan umat Islam berdepan cabaran di seluruh dunia yang datang dari pelbagai penjuru. Ubat kepada isu ini adalah memperkukuh perpaduan dan kerjasama umat Islam, tegasnya. Muhammad Sanusi melihat PN dan MN dilihat mampu memperkukuhkan perpaduan umat Islam dan Melayu di negara ini kerana kedua-duanya mempunyai kepentingan sama. Perkara lain yang mengganggu-gugat usaha menyatupadukan umat Islam dan Melayu perlu diketepikan semua pihak. Ketepikanlah kepentingan diri, peribadi, kelompok dan mazhab kerana kita perlu memperkukuhkan kuasa politik, katanya. Bersatu yang menerajui Perikatan Nasional merupakan musuh UMNO dan dianggap sebagai pengkhianat parti itu. Bersatu juga dianggap pengkhianat oleh Pakatan Harapan kerana bekerjasama dengan parti yang mereka sendiri kata sebagai kleptokrasi dan kluster mahkamah. Aneh sekali apabila PAS merasa perit ketika Pakatan Harapan mentadbir di Putrajaya. Dari sudut ekonomi, khusus untuk kerajaan PAS Kelantan, negeri itu mendapat peruntukan one-off berjumlah RM400 juta daripada Kerajaan Persekutuan pada Disember 2019. Dana tersebut dikatakan sebagai wang ihsan telah dimasukkan dalam Belanjawan Kelantan 2020. Adakah ini satu keperitan? Sedangkan selama ini kerajaan pusat yang dikuasai UMNO tidak menyerahkan sepenuhnya wang ihsan untuk ditadbir sendiri oleh kerajaan Kelantan kerana khuatir kononnya ia akan disalahguna bagi tujuan lain.
Demikian kuatnya cengkaman UMNO kepada PAS semasa ia berkuasa berbanding dengan Pakatan Harapan. Dari sudut agama pula, pentadbiran Pakatan Harapan telah mengurangkan jumlah cabutan khas nombor ramalan kepada hanya 8 kali dalam setahun. Sebaliknya, setelah Kerajaan Perikatan Nasional yang disokong PAS merampas mandat rakyat menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 kembali menambah kekerapan kepada 22 cabutan setahun. Adakah kerana kini PAS bersongkol dengan UMNO maka masalah air di Kelantan sudah selesai? Setelah pemimpin PAS yang dahulu kononnya keperitan dalam pentadbiran Pakatan Harapan kini sudah mendapat jawatan tinggi dan imbuhan yang lumayan. Jangan lupa Menteri Alam Sekitar dan Air ialah timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga Ahli Parlimen Kubang Krian yang terletak di Kelantan. Sementara itu, Ahli Parlimen PAS Dungun Terengganu Ustaz Wah Hassan Muhammad Ramli pula adalah pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Pemimpin PAS menguasai pengurusan bekalan air bukan hanya untuk Kelantan tetapi untuk negara. Adakah PAS sudah berjaya menyelesaikan masalah bekalan air di Kelantan? Kerana sudah keluar daripada apa yang Muhammad Ammar sebut sebagai keperitan 22 bulan ditadbir oleh Pakatan Harapan. Demikian sikap pemimpin parti tersebut yang terus-menerus menggunakan nama Melayu dan Islam untuk mengaburi mata rakyat tentang kebejatan yang mereka lakukan. Justru tidak hairan apabila Presiden UMNO menyifatkan PAS talam dua muka. Kita UMNO tidak ambil kira soal kononnya politik matang iaitu siang cakap lain, malam boleh cakap lain, esok cakap lain lagi. Kita tidak mahu ada sindir-menyindir. Kita tahu mana yang mutu, mana yang manikam. Sekilas ikan di air, kita tahu jantan betinanya. Katanya lapor utusan online. Jika penghinaan terhadap agama, ekonomi dan politik kepada PAS oleh UMNO itu bukan satu keperitan, maka mungkin PAS ada tafsiran lain tentang perkataan tersebut. Justru janganlah berteriak tentang wang ihsan, judi dan isu air lagi kerana PAS sekarang sangat bahagia ditimang oleh UMNO sehingga terlalai. Janganlah berpura-pura kononnya menentang rasuah dan penyelewengan tetapi masih ingin berpelukan dengan kumpulan yang pemimpin PAS sendiri gelar sebagai kluster mahkamah. Rakyat tak akan terima politik talam dua muka. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portalJomChannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.